Bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang simple je satu topik tentang CSRF yang dah ada built-in dalam Laravel. Sebenarnya PHP pun boleh buat benda ni, cumanya dalam Laravel ni nampak dia permudahkan sikit lagi lah. Dia permudahkan dengan buat built-in CSRF. So apa tu CSRF? Sebelum tu just nak mention bahawa tutorial ini adalah bersifat basic ataupun proof of concept. Sebarang kod yang disediakan, sistem yang disediakan tidaklah 100% secure. Jadi siapa-siapa yang nak jadikan dia betul-betul secure, nak harden dia, tolonglah berjumpa dengan pakar-pakar dia, sebab ini adalah level fundamentals lah, bukannya advance ataupun semua perkara tentang security kita consider. So pastikan kita rujuk dalam video ni, boleh view dalam desktop supaya nampak kod yang kami present dalam tutorial ni, dan boleh rujuk kod kami pada github.com, yang mana korang boleh clone ataupun download dia punya repo pada saya tunjuk pada tutorial ke-12. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So apa itu CSRF? CSRF adalah kalau ikutkan nama penuh dia adalah cross-site request forgery, yang mana kadang-kadang orang ada sebut benda ni lah man in the middle, yang mana kalau katakan kita ataupun user request kepada satu-satu borang dalam satu-satu website. Contohnya kita nak pergi kepada, contoh mudah lah, kita nak pergi kepada Amazon dan kita beli barang. Lepas tu kita masukkan kita punya alamat kan, kita masukkan alamat dia. Tapi along the way tu bila kita submit alamat dan alamat untuk barang tu dihantar, somehow rather ada somebody ataupun ada orang jahat ni lah yang boleh capture kita punya data transmission, dan dia ubah lokasi penghantaran tu kepada alamat dia. Okey, ini contoh kejadian yang mungkin berlaku lah. Spesifik website Amazon ke tu contoh je. So apabila dia dah tukar maklumat alamat tu kepada alamat dia, jadi dia hantar balik dia hantar borang yang kita submit kepada penjual tu lah. Okey, dia hantar balik kepada borang yang kepada penjual, dan penjual terima alamat kepada perpetrators ni, orang yang menyamar ni, orang yang hack kita punya data, dan what we call as tap data tu, dan dia akan transmit balik maklumat kepada website visitor. So that dalam maklumat server ni, yang alamat adalah alamat orang ni, bukan alamat kita, alamat orang ni. Contoh. So itu contoh yang boleh berlaku kalau kita tak tambah security features dalam CSRF ni. Cumanya dalam Laravel, CSRF ni memang dia dah built in, dan rasanya dia dah wajibkan, especially untuk borang yang kita set method dia sebagai post. So dia akan apply CSRF. Okay, dia akan wajibkan kita apply CSRF. CSRF ni apa? CSRF ni adalah satu function dalam Blade tu, maksudnya interface lah, yang mana bila kita type CSRF pada borang dalam Blade kita, by right dia akan create satu security token, hidden security token, yang mana dia akan bawa sekali bersama dengan data yang kita hantar lah. Contohnya kita nak beli barang apa, berapa banyak, dan alamat untuk dihantar. So bersama dengan maklumat-maklumat tu, dia akan hantar satu kod. So kod ini ataupun token, security token ni, dia akan verify kod security token ni sebenarnya dihantar oleh server. So server akan hantar kepada klien akan hantar balik kepada server, dan sebelum data tu diproses, server akan verify kesahihan orang yang menghantar tu, dengan dia akan compare balik dia punya kod yang dihantar ni, security token ni. Jadi kalau match, dia akan kalau dia dah pindah ke tempat lain, lalu tempat lain, kod ataupun value security token ni dia akan berubah. So menyebabkan apabila hantar balik kepada server yang asal, dia tahu bahawa data tu telah ditemper lah. Okey, so itu contoh mudah lah. So kalau katakan kat mana tadi kita buat CSRF pada borang, nanti kita tunjuk je
Dan ada satu facilities kalau dalam Laravel ni, by right kalau kita create satu projek baru daripada dia punya repo yang sebenar, dia dah sediakan lah dia punya key app dan app key. Tapi kalau katakan kita clone daripada orang lain, most likely dia akan minta kita generate satu key baru. So key ni merujuk kepada satu ni lah, macam secret key lah untuk kita generate code yang kita yang kita perlukan dalam CSRF nantilah. Okay, so dia ada dua item lah. Yang penting bila kita buat borang, yang kita set sebagai post mesti kena letak CSRF. Kalau kita tak, okay, dan satu lagi app key ni dia akan simpan dalam sistem server kita lah, so that dia akan generate daripada dia akan generate randomly daripada key yang kita app key ni, we call it app key. App key ni kita boleh nampak dalam file env app key. Ini adalah what we call as seed ataupun something like that lah. Okay, so kita lihat macam mana dia buat CSRF dalam Laragon. Contoh dia mana tadi? Okay, kita tengok okay, start dulu kita punya Laragon. CSRF again, there's no such thing as ultimate security lah. Kalau korang dah CSRF pun mungkin ada isu-isu lain yang tak secure. Contohnya macam ni tak apply SSL. Ini pun tak bagus jugalah untuk sistem web kita. So sepatutnya kita kena apply ataupun kita kena implement SSL lah, yang mana dia akan sertakan HTTPS. Okay, itu so security ni dia bukan ultimate lah. Maksudnya there's no such thing as ultimate security lah. Sorry. Maksudnya dia akan sentiasa ada workaround lah oleh hackers ni ataupun orang jahat ni kan. There's always workaround. Workaround tu maksudnya kau buat apa pun ada cara untuk bypass dia, ada cara untuk overcome problem tu ataupun harden tu, ataupun we call it penyulitan. Okay, so dalam security ni kita cuma menyulitkan orang untuk hack kita punya sistem lah. It's not dia tak boleh hack langsung, cuma dia nak menyusahkan sikit, ataupun we call it penyulitan. Sebab tu nama dia penyulitan, sebab there's no such thing as 100% system tu secure lah. So macam mana secure sistem pun dia akan sentiasa ada cara untuk bypass dia, ataupun itu kerja-kerja hacker lah. Okay, bukan dalam kelas ini. Okay, sekejap ya, kita tengok kita punya sistem mana tadi, www Lara7. Alamak, login. Dah hujan pula. Okay, so contoh kat sini kita ada insert ni kan. Kita buat insert lah. Okay, ataupun kita buat update, tak silap kita insert. Contohnya kita masukkan tadi kita buat update. Update contohnya kita masukkan ni lah, bla bla bla, tambahan Encik Khairul Rahman, contoh dia lah, dan kau boleh save lah. Okay, sebenarnya ni dah kita masukkan pada peringkat awal ya. Kita tengok kod. Ni adalah env file. Korang boleh lihat kat sini dia punya what we call as app key dia. Ni korang boleh regenerate lah, digalakkan untuk korang rotate dia punya kod ini ataupun app key ni. Okay, digalakkan setiap kali ni rotate je lah, don't worry. Rotate macam mana? Dengan korang run PHP Artisan key generate. So dia akan generate satu app key baru lah. Itu pun boleh juga satu cara untuk menyulitkan, so that kita tak stick kepada satu app key yang sama saja. Dan mana tadi kita punya update, borang update kita lihat kat mana resources, edit. Okay, so nampak sini dia ada CSRF kan, Okay, so by right Laravel untuk method post dia kena ada CRF.
Contohnya saya buang CSRF, kita save dia. Sekejap ya, kita refresh. Okay, bla bla bla, Cik Khairul Rahman contohnya lah. Save update. Tu nampak, oleh kerana kita tak ada CSRF, ni CSRF kita tak ada, so what borang yang kita letak set sebagai method post, bila kita tak letak CSRF, dia akan berkata macam ni. Maksudnya apa? Ini adalah oleh kerana dia tak jumpa security key tu, token security tu, dia tak nak proses. Bila tak nak proses, so dia kata page expired. So sebenarnya ini adalah security measure lah. Okay, mengatakan bahawa dia tak boleh nak verify dia punya security token key, and then they just mention page expired. Macam tu je lah. Okay, so maksudnya dia tak nak proses lah data tu. Dia kata macam dah breach dah, ataupun dah compromise. So benda ni simple je. Kita letak CSRF, since benda tu dah built in, so kau just letak function CSRF ni lah. So bila CSRF, kita refresh. Okay, apa yang dia buat sebenarnya adalah, bila kita tengok dalam dia punya code HTML, mana tadi, view page source, dalam code HTML kau akan tengok dalam bahagian borang tadi, form. Ni kau akan nampak input tab hidden name underscore token dan value dia. So ini adalah security token yang dihantar bersama dengan borang tu. Dihantar hantar borang, server hantar ke borang kepada klien akan hantar borang tu balik, data balik bersama dengan borang tu, dan dia akan hantar juga security token ini. Dan apabila dalam server dia cuba verify security token ni, kalau dia tak jumpa ataupun data tu dah tempered, yang ni value dia tak akan sama. Okay, itu yang dia akan buat lah. Tapi ialah, there's always a workaround lah. Ada ramai je orang yang pandai yang boleh maksudnya boleh menyamar ke wireless. Dia boleh, well, benda tu satu kaedah lah, tapi tak semua orang yang tahu. Maksudnya benda tu doable, boleh kita meniru juga, ataupun jadi copycat, ataupun menyamar juga. Tapi again, benda tu tak mudah lah. I mean, well, dia ada satu level of security ataupun penyulitan. Okay, benda ni bukannya tak boleh orang hack, ataupun tak boleh orang nak tiru ke whatever. Kau boleh temper data tu, kemudian again, it's not ultimate lah, it's not ultimate security. Macam kalau security ni banyak perkara yang kita kena consider lah, macam HTTPS, CSRF, ada satu lagi mungkin korang kena consider pasal SQL injection, macam-macam lagi lah. Banyak cara lah untuk kita temper, ataupun hackers ni temper data kita, dan kemudian contohnya curi kita punya credit card ke whatever it is. In fact, kalau macam HTTPS pun, dia bukannya tak semestinya secure. Bukannya orang tak boleh nak curi kita punya credit card ID melalui kalau line tu dalam HTTPS, boleh saja, tapi ada workaround. So, maksudnya it's not simply like that lah orang boleh curi. Dia ada level of encryption ataupun level of penyulitan yang mana mungkin tak semua orang tahu lah. Macam saya pun tak tahu. Okay, so macam itulah apa yang dibuat oleh Laravel untuk disediakan built-in CSRF. Kau boleh juga gunakan vanilla PHP untuk build up CSRF, ataupun ada je security plugin yang boleh bantu korang develop CSRF features dalam vanilla PHP. So again, security is not all about there's nothing 100% system yang secure. Sebab kau secure macam mana pun, there's always a workaround lah. Tapi paling kurang kita cuba nak menyukarkan orang daripada tab data kita, or something like that. So CSRF tu insyaAllah boleh membantu lah, serba sedikit lah. Okay, again, it's not ultimate. Okay guys, terima kasih banyak petang-petang ni. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya. Harap dia ada bermanfaat.
Assalamualaikum. Pastikan subscribe kepada YouTube channel kami FSTM Quiz. Terima kasih guys.